Assalamualaikum dan selamat petang semua. Nama saya Abdul Ishraf. So topik yang aku akan cakap dalam video hari ni dia quite sensitif juga berkenaan dengan isu pergolakan yang berlaku di Perancis sekarang ni. So kalau bertengok ramai masyarakat Islam di dunia ni termasuk Malaysia ramai duk mengecam Perancis and ramai juga duk buat kempen kata nak boycott barangan Perancis. So kenapa dia jadi sampai macam tu? So dalam video ni aku akan cerita secara ringkas apa yang berlaku di Perancis dan sebab apa yang semua ni berlaku. So jom kita masuk dalam video. Okay, so aku beritahu exact situation apa yang berlaku di Perancis ni. So pada 16 Oktober yang lalu, ada seorang guru atau cikgu sejarah di sekolah Perancis yang dikenali dengan nama Samuel Paty. Dia telah dibunuh dan dipancung kepala dia semasa dia perjalanan nak pulang ke rumah lah, semasa dia nak balik ke rumah oleh seorang Muslim yang bernama Abdulwak Abu Yedovich Anzorov. Susah nak sebut nama dia. Dia ni merupakan seorang imigran daripada negara Rusia lah. Dia ni pelarian daripada negara Rusia. So sebab apa cikgu yang dikenali dengan nama Samuel Paty ni dia kena bunuh? Sebab pada satu hari itu dia memulakan kelas dia dengan menunjukkan beberapa gambar ataupun lakaran yang menyerupai Nabi Muhammad yang diterbit oleh majalah Charlie Hebdo. So majalah Charlie Hebdo ni dia ada kat France lah, kat Perancis kan. So majalah Charlie Hebdo ni dia suka buat lakaran menyerupai Nabi Muhammad tak? So majalah ni dia pernah ada satu isu kontroversi pada tahun 2015. Dia pernah kena serangan daripada beberapa orang sebab dia suka buat lakaran ataupun kartun yang gambar seperti Nabi Muhammad. Kat Perancis kan, benda-benda macam ni dia pun nak cuba jadikan sebagai benda normalisasi tu lah. So dia pun nak kata ni sebagai kebebasan bersuara lah kononnya. So benda ni yang cikgu tu Samuel Paty tu dia nak try buat dalam kelas dia tu. So sebelum dia nak mula kelas dia tu dia ada tawarkan beberapa pelajar Islam dalam kelas dia tu. So dalam kelas tu ada murid pelajar Islam dalam kelas tu, and dia ada tawarkan jika kalau tak mau nak ikuti sesi pelajaran dia boleh keluar daripada kelas ni. So lepas tu Samuel Paty dia menunjukkan beberapa lakaran yang dikatakan menyerupai Nabi Muhammad yang diterbitkan oleh majalah Charlie Hebdo ni lah kepada murid kelas dia tu, kepada pelajar kelas dia tu. So dalam lakaran tu dia mempunyai unsur yang lucu seperti seorang lelaki yang berserban yang tengah bogel. So daripada sumber ni lah ada seorang pelajar Islam dalam kelas Samuel Paty tu dia telah beritahu kat bapa dia yang bernama Brahim Cenani. So Brahim Cenani ni dia telah tuduh Samuel Paty menyebarkan bahan lucah dan menghina Nabi Muhammad. So selepas tu apa yang jadi adalah kabar tersebut telah disebarkan ke pengetahuan komuniti Islam di media sosial, dan Brahim Cenani ni dia telah membuat laporan polis dan juga bawa rombongan melibatkan ahli masjid Grande Mosque de Pantin untuk desa Samuel Paty dipecat dari sekolah dia sebabkan tindakan yang dia buat menghina Nabi Muhammad. Video desakan tu dia telah disiarkan dalam laman rasmi masjid tu. Tapi video tu dia kena padam selepas beberapa jam pembunuhan Samuel Paty ni. Kalau abang tengok sebelum Samuel Paty ni kena bunuh lah sebelum dia kena pancung tu dia kata benda ni tak salah pun. Dia kata yang tu adalah hak dia sebagai kebebasan bersuara, dia boleh bercakap apa saja. So apa yang dia buat adalah dia telah filekan saman ke atas Brahim Cenani untuk nak memalukan Brahim Cenani sebab yang tu dia kata hak dia, suka hati dia apa dia nak buat. Dan apa yang Brahim Cenani dia buat adalah, so dia telah berlaku konflik dia jadi lebih teruk apabila Brahim Cenani dia sendiri bertindak mengajak untuk sama-sama menekan pentadbiran sekolah lepas tu dia nak memburukkan Samuel Paty ni ke depan ke media sosial. Tapi selepas beberapa hari itu Samuel Paty dia kena bunuh lah Walaupun bukan Brahim Cenani yang bunuh dia, tapi kalau tengok usaha Brahim Cenani dakwaan buruk ke atas Samuel ni dia telah bagi nampak macam Brahim Cenani yang salah tu tak, sebab dia mendedahkan alamat sekolah dia, alamat tempat dia mengajar tu So pemerhatian tu nampak macam Brahim Cenani yang salah bila orang tengok. So kalau apa tengok pembunuhan Abdulwak ni Abdulwak susah nak sebut nama dia, aku sebut Abdulwak je lah. So pembunuhan Abdulwak ni dia ada berkaitan dengan ISIS tak? Yang ISIS tu dia berhubungan dengan dua jihadis dari Syria menerusi IP yang dijejaki oleh pihak polis So dapat tahu dia ni adalah dari kumpulan ISIS tu So kejadian yang berlaku dekat Perancis ni dia telah menyebabkan masyarakat dekat Perancis tu jadi macam trauma lah. Dia dibuatkan jadi macam Islamofobia. So Islamofobia ni kalau apa cari kat Google dia akan keluar banyak artikel berkenaan dia tu sebabkan isu pergolakan Perancis ni. So dia telah memuncak dia macam mengakibatkan perpisahan antara Eropah dengan dunia Islam.
Presiden Perancis Emmanuel Macron dia telah menyatakan simpati dia ke atas kejadian ataupun tragedi yang berlaku kat Samuel Paty. So dalam ni pun kita boleh nampak Presiden Perancis tu dia menyokong sentimen anti-Islam. Dan juga kerajaan Perancis kat sana tu depa telah lebih buat mengkucar-kacirkan keadaan yang berlaku di sana. Sebab depa menghantar minoriti Islam ditahan dan menghantar depa pulang. So kita semua tahu seperti yang kita tahu ni dekat Perancis ni memang Islam ni memang sikit lah, memang depa dikatakan kategori minoriti lah. And manakala Persatuan Bukan Kerajaan yang memperjuangkan anti-Islamofobia ni dia digesa untuk dibubarkan oleh Menteri Dalam Negerinya sendiri. Sentimen rakyat juga kat Perancis tu depa macam memperlihatkan Perancis kini macam diancam oleh Islamisme dan menggugat semangat sekularisme lah, yang menjadi jiwa intipati bangsa Perancis ni. Bagai menyimah minyak kat dalam api ni, ada pula yang pergi buat stand yang depa ambil lakaran daripada majalah Charlie Hebdo ni yang menyerupai Nabi Muhammad ni. Depa pergi ambil lakaran tu semua, depa pergi lekat kat setiap dinding bangunan kerajaan kat Perancis, dan depa cakap ini adalah sebahagian tribute kepada Samuel Paty. Dan benda ni juga dikecam teruk oleh Erdogan dan membawa kepada konflik antara negara apabila duta negara masing-masing dipanggil pulang. Keadaan ini dia membawa kepada konflik yang lebih besar. Sebab itu masyarakat Islam mereka mula memboikot barang-barang import dari Perancis, dan negara kita juga tak terkecuali juga daripada mengeluarkan kenyataan terhadap Perancis. Kalau hampa tengok 2 hari yang lalu Dr. Mahathir, iaitu ex-PM kita, ex-Prime Minister kita, Perdana Menteri kita, dia ada tweet berkenaan dengan isu pergolakan yang berlaku kat Perancis ni. Tapi tweet tu dia dalam beberapa jam lepas tu kena remove dari Twitter. Aku tak tahu siapa dia remove tu. Dalam tweet tu dia ada cakap bahawa orang Islam ada hak untuk membunuh. Tapi bagi aku sebab apa dia remove adalah dia macam ada silap sikit lah. Ni opinion aku lah Dia macam ada silap sikit sebab dalam tu dia macam ada seruan kata macam membunuh So mungkin sebab tu dia remove kot tweet tu. Dia macam violent lah. So apa hangpa rasa tentang tweet yang dia buat kat Twitter tu? Hangpa rasa itu betul ke atau salah? So apa pun komen kat bawah, nanti aku baca. So sekarang ni aku beritahu opinion aku lah tentang isu pergolakan yang berlaku kat Perancis ni. Ni opinion aku lah. So fahaman radikal dengan ekstremisme agama ni kita kena perangi tak? Sebab yang ni dia akan mengakibatkan perpecahan dan dia akan perpisahan sesama manusia lah. So benda yang berlaku kat Perancis ni kita sendiri kena pelajari lah. Seharusnya kita kena pelajari dan mentafsir nilai yang berkenaan dengan isu kebebasan bersuara ni. Bukan isu, nilai kebebasan bersuara ni. So bagi aku kebebasan bersuara ni dia memang bagus lah. Memang kita ada hak nak cakap apa pun. Tapi kita kena fikir sebalik impact yang akan berlaku pada kita. Dan kita harus menolak lah. Kita sebagai manusia ni kita kena tolak ekstremisme tanpa melihat seseorang tu punya agama lah, agama yang dianuti tu Tapi tindakan guru tu tindakan dia menghina agama lain sepatutnya ditolak lah. Sebagai seorang guru tu dia kena tahu moral dia tu. Dalam masa yang sama pembunuhan terhadap guru tu pun aku rasa tak patut lah. Tapi dia melakukan tindakan itu dia mendapat kecaman yang sama. So kita dapat tengok lah kat Perancis ni kesan keganasan ni dia melahirkan satu keganasan yang baru. So apa pun kita pray for Muslim in Perancis lah. Kita berdoa kepada umat Islam yang berada di Perancis. Yang tu je aku nak cakap dalam video ni. So kalau hampa suka video ni, like video ni and share video ni kat kawan-kawan hampa yang tak tahu tentang isu pergolakan yang berlaku kat Perancis tu, share kat mereka. And komen kat bawah tentang isu ni, apa yang hampa rasa tentang isu ni, komen kat bawah. Nanti kita baca sama-sama. And kalau hampa tak subscribe channel ni, subscribe channel ni. So nanti aku akan jumpa dengan video lebih menarik. Terima kasih. Ciao.